Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 20 November 2023. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Semua penduduk utama yang berada di kawasan berisiko banjir digesa mengambil langkah pencegahan sewajarnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia susulan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di beberapa daerah di Terengganu sehingga hari ini. Daerah terbabit adalah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Menerusi Facebook beliau, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid meminta supaya penduduk sentiasa patuh arahan dikeluarkan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Amaran hujan berterusan dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan, Kedah, Perlis, Perak, Pahang dan Sabah dalam tempoh yang sama. Dalam berita itu, semua aset APM Terengganu kini berada dalam siap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir kali ini. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel Muhammad Rosman Adullah berkata, kesemua logistik berfungsi dengan baik selepas melalui proses baik pulih secara berkala. Terdapat 590 pusat pemindahan sementara disedia di seluruh negeri bagi menempatkan 150,000 penduduk terjejas banjir dalam satu masa. Turut dikenal pasti 262 lokasi berisiko banjir sekiranya hujan lebat berterusan. Pada semua penduduk, saya menyerulah sekiranya berlaku hujan lebat dalam tempoh yang berterusan diminta untuk berpindah awal. Perkara ini memang kita sentiasa ingatkanlah, barang-barang boleh dalam masa sekarang ni bolehlah diletakkan di tempat yang tinggi. Kenderaan pun boleh diparking di kawasan yang tinggilah. Kami pihak APM selalu mengingatkan bahawa penduduk-penduduk perlu menyediakan satu beg yang boleh memuatkan barangan-barangan penting agar apabila berlakunya banjir boleh capai beg tersebut dan terus berpindah ke pusat pemindahan. Dalam usaha mengurangkan risiko bencana, lebih 24,500 komuniti dilatih pelan mitigasi dan keselamatan bagi MTL kali ini. Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 melabuhkan tirainya semalam. Kehadiran delegasi Malaysia yang diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata membuahkan hasil bukan sahaja dari segi perdagangan dan pelaburan, malah turut lantang memperjuangkan isu hak asasi manusia. Laporan Karol Azri Rahim di San Francisco. Tidak dinafikan pentas APEC menjadi medan menzahirkan keresahan dunia berhubung tindakan ganas rejim Zionis. Bukan sahaja Malaysia, malah Brunei dan Indonesia turut sepakat dalam isu Palestin. We had the opportunity to express. After this international conference, the important aspects that we are able to articulate our position, engage privately and discuss intimately some of these issues. And not in a combative mood, but at least to secure understanding and collaboration. Pun begitu, objektif APEC terhadap isu perdagangan dan perniagaan tetap menjadi keutamaan. Pada masa yang sama, memperkukuhkan kerjasama strategik dengan negara anggota. Tetapi saya tidak tinggalkan soal beberapa isu yang dekat dengan kita, umpamanya peningkatan kerjasama strategik dengan negara China. Dan saya berkesempatan menjelaskan bahawa ini penting sementara kekal hubungan kita dengan Amerika secara tradisional, tapi jangan ini menghalang kita lebih dekat dengan negara China kerana menjamin kepentingan negara Malaysia itu sendiri. Menerusi misi perdagangan ke Amerika Syarikat, Malaysia telah berjaya meraih nilai pelaburan 63 bilion ringgit. Bagi Perdana Menteri, ia merupakan hasil keyakinan pelabur menerusi dasar yang jelas. Saya gembira. Itu reaksi Perdana Menteri berhubung hasil lawatannya sempena APEC. Kehadiran Malaysia terselah apabila menggunakan platform antarabangsa ini untuk mengecam tindakan kuasa besar yang bersikap tidak adil terhadap isu Gaza.
Khairul Azli Rahim, San Francisco, RTM. Pahang menjadi negeri pertama memeterai perjanjian persefahaman kerjasama kerajaan perpaduan dalam usaha memperkukuh kestabilan politik di negeri itu. Pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, ia memantapkan lagi komitmen Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH serta melancarkan urusan pentadbiran kerajaan negeri sekaligus menjadi sumber rujukan masa hadapan. Memastikan supaya persefahaman antara Pakatan Harapan dengan Barisan ini akan menjadi lebih mantap lagi lah. Jadi lebih mantap supaya memudahkan perbincangan kita untuk kita move on. Apakah tindakan-tindakan kita selanjutnya, terutama sekali dalam persefahaman politik untuk maju lebih. Beliau menyatakannya pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama dengan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari di Genting Highland. Secara asasnya, kenapa MOU sudah pasti kita refer bagaimana kerjasama di pusat yang hasilkan sebuah kerajaan yang stabil dan kita juga mahukan kestabilan itu dapat diwujudkan di negeri Pahang. Saudara, kira-kira 5,000 umat Islam membanjiri Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On Johor Bahru semalam bagi menzahirkan sokongan terhadap rakyat Palestin. Rata-rata mereka tiba di perkarangan masjid seawal 3 petang dengan mengenakan pakaian putih dan maflah sebagai tanda solidariti. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Kazi dalam ucapannya berkata, kehadiran ramai dalam majlis bacaan Yasin, tahlil dan solat hajat bangsa Johor membuktikan masyarakat memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada Palestin. Kita menuntut kepada pemimpin-pemimpin dunia agar hak asasi kemanusiaan diberikan kembali kepada mereka. Kita menuntut supaya maruah dan kedaulatan bumi Palestin diberikan kembali kepada mereka. Kita menuntut supaya kezaliman, pembunuhan yang kejam diberhenti serta Beliau menyeru umat Islam di Johor untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan penduduk Palestin. Lebih 2.5 juta ringgit juga turut diserahkan untuk disalurkan ke akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin Kementerian Luar Negeri Malaysia hasil daripada sumbangan tabung masjid dan surau seluruh Johor, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sambutan ulang tahun Kelantan FM ke-60 disambut meriah dengan 20 anugerah dipertandingkan melibatkan warga kerja RTM Kelantan. Majlis yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman itu diraih bersama lebih 100 tetamu yang hadir. Jelas Datuk Suhaimi Sulaiman, sambutan sedemikian wajar dijadikan acara tahunan untuk menyuntik semangat warga kerja Kelantan FM. Tambahnya, sambutan itu juga dapat memberi motivasi terbaik buat warga kerja stesen radio nombor 1 di Kelantan di samping dapat mengeratkan silaturahim. Inilah tempatnya kita mengenali setiap antara satu sama lain dan kita mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Ini satu, saya rasa bukan saja bagus tetapi saya rasa excellent ya, dari segi pengaturannya, dari segi masanya, daripada pilihan lagunya dengan kombonya. Saya duduk tu seolah-olah saya dalam satu live concert yang sangat hebat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis sambutan ulang tahun Kelantan FM ke-60 di Anjung Seni RTM Kelantan di Kota Baru malam tadi. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.